Adakah ini benar-benar Malaysia? 3 orang siswi Universiti Arab telah merancang perjalanan ke 3 negara Asia untuk meraihkan tamat pengajian universiti mereka. Tujuan utama mereka ialah China dan Korea Selatan. Malaysia hanyalah persinggahan yang mereka singgah secara kebetulan. Namun bertentangan dengan jangkaan mereka, perjalanan di China dan Korea Selatan penuh dengan kekecewaan. Pengalaman di negara-negara yang awalnya mereka nantikan bertukar menjadi kekecewaan yang melelahkan jiwa dan raga. Mereka memendekkan perhentian mereka di Korea Selatan dan meneruskan perjalanan ke Malaysia yang hanya merupakan persinggahan tambahan. Malaysia pun mesti sama fikir mereka. Dengan fikiran seperti ini mereka tiba di Malaysia. Walau bagaimanapun rutin harian yang tidak dijangka di Malaysia membuatkan mereka bingung. Adakah ini benar-benar Malaysia? Seterusnya satu insiden menggoyahkan hati mereka. Malaysia malah menjadi tempat istimewa yang membuatkan mereka menitiskan air mata. Apakah rutin harian Malaysia yang mengejutkan mereka? Dan mengapa Malaysia menjadi tempat yang istimewa bagi mereka? Mari kita lihat pengalaman yang dikongsi oleh wanita Arab ini dengan segera. Saya dan rakan-rakan saya, Nadia dan Aisyah, merancang perjalanan tamat pengajian untuk mencipta kenangan terakhir sebelum kami menamatkan pengajian universiti. Memandangkan ini adalah perjalanan tamat pengajian, kita perlu pergi ke tempat yang istimewa, kan kata Nadia dengan gembira. Kami adalah siswi universiti yang tinggal di negara Arab dan kami telah belajar bersama dan mencipta banyak kenangan. Selepas tamat pengajian kami akan mengambil jalan yang berbeza. Perjalanan ini mempunyai makna yang istimewa bagi kami. Bagaimana kalau kita pergi ke Asia? Cadangan Aisyah membuatkan mata kami bersinar. Asia mempunyai sejarah yang panjang, budaya yang kaya, dan banyak tarikan pelancong terkenal di dunia. Kami fikir kami pasti akan mendapat pengalaman yang hebat jika kami pergi ke sana. Saya benar-benar mahu pergi ke China. Saya segera menjawab. China ialah sebuah negara dengan sejarah beribu-ribu tahun, di mana tinggalan monumental dan budaya tradisional masih wujud. Terutamanya tembok besar China adalah tempat yang selalu saya impikan. Berjalan sendiri di tembok besar yang telah saya lihat berkali-kali dalam buku teks dan film terasa seperti mimpi. Selain itu, terdapat banyak tempat untuk dilihat seperti kota larangan askar terakota di Xi'an dan Taman Klasik Suzhou. Kalau begitu saya nak pergi ke Korea Selatan, Aisyah berkata dengan kuat. Korea Selatan kini merupakan negara yang sangat populer di seluruh dunia. Drama Korea, K-pop, fashion, dan kecantikan semuanya berada di barisan hadapan. Aisyah sentiasa menggemari drama Korea, dan impiannya adalah untuk merasai makanan Korea yang asli dan melawat lokasi penggambaran drama Korea. Budaya tradisional Korea juga nampak menarik. Pulau Jeju yang indah dan Istana Gyeongbokgung yang mengekalkan pemandangan bersejarah juga merupakan tempat yang ingin saya lawati. Kalau begitu saya... Nadia, nampaknya agak teragak-agak, tetapi mencadangkan. Memandangkan kita akan ke Asia, bagaimana kalau kita singgah sebentar di Malaysia? Betul juga, tapi Malaysia terasa seperti hanya persinggahan sahaja, kata saya dan Aisyah mengangguk. Setuju. Ya, kami hanya mempunyai tanggapan tentang pasar malam dan makanan ringan di Malaysia. Sejujurnya kami tidak merasakan daya tarikan yang begitu besar. Betul-betul. Dari segi makanan kami tidak dapat memikirkan apa-apa yang ikonik seperti Korea atau China. Sejarah dan budaya juga terasa kurang impak berbanding China atau Korea, kata Aisyah dan saya. Bagaimanapun ia berada di sebelah China dan Korea Selatan, jadi sesuai untuk singgah sebentar. Oleh itu kami memutuskan untuk singgah di Malaysia hanya untuk 1 malam pada akhir perjalanan kami. Destinasi utama kami ialah China dan Korea Selatan. Malaysia hanyalah persinggahan yang kami singgah secara kebetulan. Jadi laluan perjalanan tamat pengajian kami ditetapkan sebagai China, Korea Selatan, dan Malaysia. Untuk kelancaran perjalanan kami membuat persiapan dengan memanfaatkan kebolehan masing-masing. Saya bertanggung jawab menempah restoran, Nadia menempah hotel, dan Aisyah mengatur pengangkutan. Setelah persiapan selesai, kami menanti hari pelepasan dengan penuh keterujaan. Melihat keluar tingkap kapal terbang kami melihat deretan bangunan pencakar langit yang tidak berkesudahan. Akhirnya kita sampai China. Kami mendarat di lapangan terbang Beijing dengan teruja. Selepas menyelesaikan prosedur imigresen dan keluar, sebuah bandar besar terbentang di hadapan mata kami. Skala China memang berbeza. Nadia terharu, matanya bersinar. Hati kami penuh dengan jangkaan terhadap pemandangan di hadapan kami. Kami menaiki taksi ke hotel dan mendaftar masuk. Selepas itu kami memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Namun tidak lama selepas kami keluar, kami mula mengerutkan dahi. Macam ada bau busuk, kata Aisyah sambil menutup hidungnya.
Seluruh bandar diselubungi bau yang tersendiri. Bau asap egsos bercampur dengan bau busuk seperti sisa makanan menusuk hidung kami. Beg-beg sampah bertimbun di tepi jalan dan bau itu tersebar mengikut tiupan angin. Kami berniat untuk berjalan sebentar tetapi kami tidak tahan, keluh Nadia. Kami terpaksa kembali ke hotel lebih awal. Suasana bandar yang berbau dan sesak mula membuatkan kami berasa bahwa China yang kami bayangkan berbeza daripada realiti. Pagi keesokan harinya, kami menaiki kereta api berkelajuan tinggi China untuk menuju ke tembok besar yang sangat saya nantikan. Dikatakan menggunakan teknologi paling canggih di dunia. Kami sangat teruja sebelum bertolak bercakap dengan penuh jangkaan. Ia pasti lebih pantas daripada kereta api berkelajuan tinggi di Taiwan. Namun jangkaan itu musnah sebaik sahaja kami tiba di stesen. Platform itu sesak dengan orang ramai, tiada siapa yang beratur. Apabila kereta api tiba, semua orang berasa asa untuk masuk. Setelah kami berjaya mencari tempat duduk dan menghela nafas lega, bau yang memenuhi gerabak membuatkan kami terpaksa menahan nafas. Makanan ringan yang dimakan, botol plastik yang telah habis diminum, malah tulang ikan yang telah dimakan berselerak di sekeliling tempat duduk. Seseorang merokok secara terbuka di lorong. Kanak-kanak di tempat duduk belakang melompat-lompat di atas tempat duduk dengan kasut mereka, dan seorang lelaki di tempat duduk sebelah bercakap dengan kuat di telepon. Inilah kereta api berkelajuan tinggi yang paling canggih di dunia. Kami berpandangan sesama sendiri, tidak dapat berkata-kata. Kami bingung dengan perbezaan etika di tempat awam. Kami hanya boleh menahan kesabaran sepanjang perjalanan yang panjang ke destinasi kami. Akhirnya kami tiba di destinasi dan menuju ke tembok besar. Apabila kami tiba di puncak, pemandangan yang menakjubkan benar-benar terpampang di hadapan mata kami. Bangunan besar yang mempunyai sejarah beribu-ribu tahun itu membuatkan kami terpegun seketika. Namun pemandangan ramai pelancong bercakap dengan kuat dan sampah yang berselerak di mana-mana sedikit sebanyak memudarkan perasaan kagum kami. Terdapat terlalu ramai orang untuk mengambil gambar dengan santai, dan yang lebih teruk, pelancong tempatan merenung kami dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba cuba mengambil gambar kami. Kami datang untuk melawat tempat yang indah, tetapi kami dilayan seperti pameran eksotik yang pelik. Sudahlah Cina, bisik Aisyah. Hati kami dipenuhi dengan kekecewaan yang besar kerana jurang antara jangkaan dan realiti. Cina yang kami lihat dan bayangkan dalam buku teks dan filem jauh berbeza daripada Cina yang kami alami. Walaupun kami cuba memahami perbezaan budaya kami, tidak dapat mengelak daripada merasakan perbezaan yang besar. Tetapi Korea Selatan mesti berbeza, kan? Kata-kata Nadia menyalakan sedikit harapan dalam diri kami. Walaupun pengalaman di Cina teruk, Korea Selatan adalah sebuah negara dengan budaya yang berbeza. Melalui drama Korea dan K-pop, kami mempunyai tanggapan bahawa orang Korea Selatan adalah sopan. Mungkin Korea Selatan adalah tempat yang seperti mimpi Aisyah, sangat menantikan ziarah K-popnya. Impiannya adalah untuk melawat tempat-tempat yang dilekatkan poster idola Korea yang dia kagumi. Setibanya kami di Korea Selatan, bandar itu kelihatan cerah dan meriah. Poster dan barangan K-pop kelihatan di mana-mana. Jalan-jalan yang kemas meningkatkan lagi jangkaan kami. Wah, ini benar-benar seperti dunia drama Korea. Aisyah mula mengambil gambar dengan gembira. Namun jangkaan itu segera musnah. Kami menaiki taksi ke sebuah restoran Korea yang terkenal untuk merasai makanan Korea yang asli. Apabila kami memberitahu pemandu nama restoran itu, dia tersenyum dan bertanya sama ada kami pelancong. Ya, kami sangat teruja untuk mencuba makanan Korea, jawab Aisyah. Pada masa itu, kami tidak menyadari niat tersembunyi di sebalik senyuman pemandu itu. Apabila kami tiba di restoran Korea, meter taksi menunjukkan jumlah yang luar biasa. Kami jelas telah dibawa melalui jalan yang jauh dan dikenakan bayaran pelancong. Pemandu taksi berkeras bahawa ia adalah perkara biasa. Kami terpaksa membayar dengan rasa marah. Kami benar-benar telah ditipu. Kami melangkah masuk ke restoran dengan menahan kemarahan. Pekerja menyambut kami dengan mesra. Walau bagaimanapun, apabila kami menyatakan bahawa kami ingin memesan makanan yang telah dikukus steam atau disahkan, halal, sikap pekerja itu berubah 180 darjah. Apa gunanya datang ke Korea Selatan jika Anda tidak makan samgyeopsal, daging perut babi? Cubalah, ia sangat sedap. Semua orang Korea makan ini, katanya, seolah-olah kami telah mengatakan sesuatu yang sangat tidak sopan. Walaupun kami menjelaskan dengan sabar tentang alasan agama kami, pekerja itu tetap mengesyorkan hidangan babi. Mereka sama sekali tidak cuba memahami budaya dan kepercayaan kami. Sikap ini menyakitkan hati kami. Akhirnya, kami berputus asa dan bersedia untuk meninggalkan restoran itu.
Kemudian sesuatu yang tidak dapat dipercayai berlaku. Walaupun kami tidak memesan makanan, kami diminta untuk membayar. Jangan bergurau. Kami tidak akan bayar. Kami tidak akan datang ke kedai seperti ini lagi. Aisyah keluar dari kedai dengan marah. Sebaik sahaja kami keluar dari kedai, Nadia tiba-tiba menangis. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya sangat berharap air mata Nadia membebani hati kami. Walaupun begitu, kami menaiki kereta api berkelajuan tinggi Korea Selatan untuk meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Tetapi kekecewaan berterusan. Sampah daripada penumpang sebelum ini ditinggalkan di sekeliling tempat duduk. Seseorang menanggalkan kasut mereka dan tidur di lorong. Malah ada orang muda yang memainkan K-pop dengan kuat tanpa fon telinga. Kekurangan etika awam sekali lagi membuatkan kami kecewa. Kenapa tiada sesiapa yang menghalang mereka? Gerabak itu bising dan tekanan semakin meningkat. Malaysia pun mesti sama, kan, kata Aisyah dengan letih. Dalam hati kami, jangkaan untuk perjalanan Asia ini telah hilang sepenuhnya. Jurang antara ideal dan realiti hanya meninggalkan keluhan yang mendalam. Kebenaran yang kami lihat dalam perjalanan ini terlalu jauh berbeza daripada Korea Selatan yang kami gambarkan seperti mimpi. Kami telah keletihan. Kami tidak mempunyai sebarang jangkaan untuk destinasi terakhir Malaysia. Kekecewaan setakat ini terlalu besar dan kami takut untuk mempunyai harapan baru. Mesti jalan-jalan kotor dengan sampah di mana-mana dan sekumpulan orang yang bising dan tidak sopan, fikir kami. Dengan fikiran seperti ini, kami tiba di Malaysia. Namun sebaik sahaja kami turun dari kapal terbang dan berjalan di dalam lapangan terbang, kami merasakan ada sesuatu yang berbeza. Perkara pertama yang mengejutkan kami ialah kebersihan dalaman lapangan terbang yang luar biasa. Tiada sehelai sampah pun. Tandas berkilat seperti hotel mewah. Dinding dan lantai bersih. Mungkin terdapat kesan pewangi kerana tiada bau yang tidak menyenangkan sama sekali. Mustahil. Adakah ini benar-benar Malaysia? Saya merenung diri saya di cermin dengan rasa tidak percaya. Selain itu, pekerja lapangan terbang tersenyum dan mengangguk kepada kami apabila kami lalu. Selamat datang. Selamat datang ke Malaysia. Kata-kata ini mengejutkan kami. Di negara-negara sebelum ini, pekerja pemeriksaan imigresen juga tidak beremosi dan dingin, tetapi di Malaysia, kami dilayan seperti tetamu istimewa. Di kawasan menunggu, semua orang beratur dengan teratur. Tiada sesiapa yang bercakap dengan kuat. Pemandangan orang duduk di atas lantai atau menyelerakkan bagasi seperti yang kami lihat di China atau Korea Selatan sama sekali tiada. Dari lapangan terbang ke hotel. Kami mendaftar masuk ke hotel. Selamat datang. Selamat datang ke hotel kami. Pekerja menyambut kami dengan senyuman yang lembut. Dari senyuman itu kami dapat merasakan sambutan yang tulus. Adakah cik Muslim kami tegang seketika? Di China kami diabadikan seperti haiwan eksotik. Di Korea Selatan kepercayaan kami diejek. Kami tidak dapat menahan diri daripada berasa cemas bimbang kami akan menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan lagi. Namun pekerja itu tersenyum dan menjelaskan kepada kami. Hotel kami mempunyai surau bilik solat. Saya akan tunjukkan jalannya. Selain itu, kami juga menyediakan menu yang disahkan halal. Sila beritahu kami bila-bila masa. Kami dialu-alukan, kata Nadia dengan suara bergetar. Pada saat itu matanya dipenuhi air mata. Saya sangat gembira. Di negara-negara sebelum ini saya sentiasa berasa sedih, tetapi di Malaysia kami dihormati sejak awal. Aisyah juga menitiskan air mata secara senyap. Melihat kami berdua menangis, pekerja itu agak terkejut, tetapi dia seolah-olah memahami sesuatu. Dia menyerahkan kunci bilik kepada kami dengan suara yang lembut. Sila berehat dengan baik di bilik. Sambutan pekerja itu menghangatkan hati kami. Walaupun kami telah melalui kesakitan di China dan Korea Selatan, air mata kami sekarang berbeza. Ia adalah air mata kelegaan. Kami telah menemui tempat yang bertimbang rasa ini tanpa dijangka. Kelembutan tempat yang dipanggil Malaysia ini secara perlahan-lahan menyembuhkan hati kami yang terluka. Kami merasakan jangkaan dan harapan yang hilang dalam perjalanan kami kembali secara beransur-ansur. Selepas menenangkan diri sebentar di bilik hotel, Nadia tersenyum dan berkata, "Saya lapar." Walaupun kami mendengar bahawa hotel itu menyediakan menu halal, kami memutuskan untuk makan di luar kerana kami sudah berada di Malaysia. Jadi kami keluar. Sejujurnya kami masih belum sepenuhnya mempercayai Malaysia, jadi kami tidak mempunyai jangkaan yang besar terhadap budaya makanan Malaysia. Di China kami kecewa dengan restoran yang kotor dan perkhidmatan pelanggan yang sambil lewa. Di Korea Selatan agama kami diabaikan dan kami dipaksa makan apa yang kami tidak mahu. Mari kita cari sahaja tempat dan masuk, fikir kami dengan santai dan mula mencari restoran.
Tetapi kami segera menyadari sesuatu. Tak rasa pelik ke? Tak ada sampah di jalan, kata Nadia dengan terkejut. Di China dan Korea Selatan sampah berselerak di jalanan adalah perkara biasa, tetapi di jalan-jalan Malaysia tiada sehelai kertas pun. Tidak lama kemudian kami menemui sebuah restoran yang jelas halal. Sebaik sahaja kami masuk, pekerja menyambut kami dengan senyuman. Selamat datang. Adakah Cik memerlukan hidangan halal? Macam mana awak tahu? Restoran kami menyediakan menu halal supaya pelanggan Muslim dapat menikmati makanan dengan tenang. Jawab pekerja itu dengan tenang. Setelah duduk, dia menjelaskan menu kepada kami secara terperinci. Saya menggigil sambil menghirup sedikit mie sup daging lembu halal yang dikukus, sup daging atau mie sup daging, a halal alternative to the original New Rumian. Sup yang kaya dan daging lembu yang lembut cair di dalam mulut, terlalu sedap. Setiap suapan dipenuhi dengan rasa gembira. Nadia dan Aisyah juga menikmati hidangan itu dengan mata bersinar. Kami mengalami kesukaran mencari makanan di Korea Selatan, tetapi di Malaysia kami boleh makan dengan mudah dan tenang. Selepas makan malam, kami berjalan-jalan di jalanan. Aisyah berhenti dan berkata, "Tengok kedai serbaneka ini pun sangat bersih." Kedai itu tersusun rapi dan barangan disusun dengan cantik. Saya membeli makanan ringan dan pekerja itu menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih." Pagi keesokan harinya kami pergi ke Dewan Sarapan Hotel. Ia adalah bufet. Ada hidangan yang disahkan halal, Nadia menunjuk. Kami mula sadar bahawa Malaysia mungkin benar-benar tempat yang hebat. Kami mula berasa bahawa kami boleh mempunyai jangkaan dengan tenang di tempat ini. Kami menaiki MRT, LRT pengganti kepada High Speed Rail, HSR, untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke destinasi seterusnya. Apakah perasaan menaiki kereta api berkelajuan tinggi Malaysia? Oleh kerana pengalaman kami menaiki kereta api berkelajuan tinggi di China dan Korea Selatan sangat teruk. Sejujurnya, kami agak cemas. Mesti gerabak penuh dengan sampah, dikelilingi oleh orang yang bising, dan mungkin tiada tempat duduk, dan kami terpaksa berasa-asa lagi, kata kami, sambil menuju ke stesen. Tetapi apabila kami tiba di platform, kami terkejut. Adakah ini benar-benar stesen kereta api? Di stesen kereta api China dan Korea Selatan terdapat banyak bunyi bising dan platform itu sangat sesak sebelum kereta api tiba. Tetapi di platform MRT, LRT Malaysia penumpang beratur dengan senyap. Tengok, semua orang beratur dengan betul. Melihat sekeliling orang yang membawa bagasi besar meletakkannya di hadapan mereka supaya tidak mengganggu orang lain. Kanak-kanak dipegang oleh ibu bapa mereka dan tiada seorang pun yang berlari-lari. Apabila kereta api tiba, pintu gerabak berhenti tepat di hadapan barisan dan semua penumpang menunggu dengan senyap sehingga semua orang yang turun keluar. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan daripada pengalaman kami yang lalu. Adakah ini dikawal oleh mesin? Tidak, saya dengar pemandu MRT melaraskannya secara manual, kata kami dengan terkejut. Kami naik kereta api. Setelah kami duduk di tempat duduk yang ditetapkan, kami lebih terkejut. Gerabak itu bersih seperti lobi hotel mewah. Tempat duduk juga bersih. Tiada kotoran di tingkap kaca. Tiada sampah di bawah kaki, malah tiada bau busuk. Sebaliknya terdapat bau wangian yang samar-samar. Selesa sangat, kata Aisyah sambil menarik nafas dalam-dalam, kelihatan lega. Penumpang semuanya senyap. Suara perbualan juga diperlahankan untuk mengambil kira orang di sekeliling. Orang yang menerima panggilan telefon berpindah ke bahagian penyambung gerabak untuk bercakap supaya tidak mengganggu penumpang lain. Akhirnya terasa seperti sedang melancong, kata Nadia sambil bersandar di tempat duduk. Sehingga kini pergerakan kami sentiasa terganggu oleh orang ramai, bunyi bising dan bau yang tidak menyenangkan. Tetapi di MRT, LRT Malaysia, kami akhirnya dapat menikmati pergerakan dengan santai. Saya rasa saya nak duduk di sini lama-lama. Aisyah juga berehat dengan tulus sambil menutup matanya. Kami terbenam dalam ruang yang selesa ini, sekali lagi menyedari keindahan tempat yang dipanggil Malaysia ini. Kami benar-benar kagum dengan piawaian MRT, LRT Malaysia yang tinggi. Ini sama sekali berbeza daripada negara-negara Asia yang telah kami lihat setakat ini. Kami juga menyedari bahawa kesopanan dan hati yang bertimbang rasa orang ramai yang telah merealisasikan ruang pergerakan yang indah itu. Sejak datang ke Malaysia, kami sentiasa terkejut dengan perbezaan budaya dan adat. Tetapi apa yang lebih luar biasa ialah kualiti rakyat Malaysia. Ia berlaku apabila kami berjalan di jalan-jalan Kuala Lumpur. Semasa kami berjalan menuju ke destinasi kami, fungsi peta telefon bimbit saya gagal dan kami tersesat. Apa patut kita buat, tanya seseorang. Saya bertanya kepada dua yang lain.
Namun kami teringat pengalaman kami di China dan Korea Selatan. Di kedua-dua negara itu kami sering diabaikan atau dilayan dengan dingin walaupun kami bertanya. Oleh itu kami bimbang kami akan dilayan sama di Malaysia. Pada masa itu seorang wanita tua berdekatan menyedari kekeliruan kami dan mendekati kami dengan lembut. "Cik, tidak apa-apa. Hendak kemana kami memberitahunya tempat yang kami ingin pergi." Dan wanita tua itu berkata, "Jauh sedikit dari sini, saya akan bawa Cik ke sana." Dia kemudian membawa kami ke destinasi kami. Kami sangat terharu dengan cara dia membantu tanpa mengharapkan balasan. "Perkara yang baik seperti ini tidak mungkin berlaku di China atau Korea Selatan," kan bisik Nadia, suaranya penuh dengan rasa terharu yang mendalam. "Sebenarnya kami bercadang untuk menamatkan perjalanan kami di Korea Selatan sehari lebih awal dan menamatkan keseluruhan perjalanan secepat mungkin. Tetapi kami dengan berani mengubah rancangan kami memutuskan untuk melanjutkan penginapan kami di Malaysia. Pada masa itu berlaku masalah. Hotel yang kami tempah penuh. Kami terkejut seketika, tetapi pekerja di kaunter hotel menangani perkara itu dengan senyuman yang tenang. Dia segera mencari hotel lain dalam rangkaian yang sama dan menempah bilik untuk kami. Saya rasa Cik mempunyai banyak bagasi. Saya akan uruskan teksi untuk Cik," kata pekerja itu menunjukkan keprihatinan yang luar biasa dari sudut pandangan kami. Dan sehingga teksi tiba dia menunggu kami di kaunter. "Terima kasih banyak-banyak," kami mengucapkan terima kasih yang mendalam. Pekerja itu tersenyum lembut dan menjawab, "Sama-sama. Sila datang melawat Malaysia lagi." Kami merasakan bahawa kelembutan rakyat di tempat ini bukan sekadar kesopanan, tetapi keprihatinan yang datang dari hati. Hati yang hangat yang secara semula jadi menghulurkan tangan kepada orang yang dalam kesusahan hanya membuatkan kami terharu. Kenapa mereka boleh jadi begitu baik? Kami tidak menemui jawaban untuk soalan Nadia. Kami hanya berfikir bahawa sungguh baik kami datang ke tempat ini. Kami berfikir begitu dari hati. Ia berlaku semasa kami bergerak menaiki LRT. Gerabak itu senyap dan penumpang menghabiskan masa mereka dengan membaca buku atau melayari telefon bimbit mereka, mematuhi etika. Ini adalah suasana yang tenang yang sukar dibayangkan di kereta api China atau Korea Selatan. Selepas beberapa ketika, seorang warga emas naik. Saya segera berdiri untuk menawarkan tempat duduk saya. Pada masa itu seorang lelaki Malaysia yang duduk di sebelah saya juga berdiri. Dia berkata dengan lembut, "Cik, duduklah. Saya akan beri tempat duduk." Saya terkejut. Saya sadar bahawa berbuat baik kepada orang lain bukanlah sesuatu yang istimewa di Malaysia. Warga emas itu kelihatan agak malu, tetapi dia mengangguk kepada kami berdua dan berkata, "Terima kasih kamu berdua orang yang baik." Melihat dia, saya sekali lagi menyadari bahawa orang Malaysia baik bukan kerana kerajaan atau peraturan, tetapi kerana setiap seorang daripada mereka sentiasa memikirkan orang lain. Di China dan Korea Selatan, saya sering tertanya-tanya, kenapa tiada siapa yang mahu membantu. Tetapi di Malaysia, ia adalah tempat yang membuat saya berfikir, kenapa mereka boleh jadi begitu baik, dan setiap kali saya merasakan hati saya, yang sentiasa ragu-ragu itu dicairkan sedikit demi sedikit. Pada hari itu kami juga berjalan di jalanan sambil menikmati pemandangan. Pada masa itu seorang kanak-kanak di hadapan kami menjatuhkan sesuatu dari poketnya. "Tunggu sekejap." Saya segera berlari dan menyerahkan barang yang jatuh itu kepada kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih," kemudian melambaikan tangan dan berkata, "Semoga Cik berseronok." Dia berlari kembali kepada ibunya. Pada saat saya melihat pemandangan itu, saya tiba-tiba menyadari bahawa saya secara tidak sengaja telah menjadi seperti orang Malaysia. Jika dahulu walaupun saya perasan orang asing menjatuhkan sesuatu, saya mungkin mengabaikannya berfikir ia tidak ada kena-mengena dengan saya, tetapi sekarang saya secara sukarela membantu orang lain. Seolah-olah hati bertimbang rasa orang Malaysia telah meresap ke dalam hati kami sedikit demi sedikit. Dalam perjalanan kami di China dan Korea Selatan kami, tanpa sedar telah menutup hati kami. Tetapi setiap kali kami bersentuhan dengan kehangatan orang Malaysia, luka di hati kami disembuhkan sedikit demi sedikit. Kami mendapatkan semula keupayaan untuk mempercayai orang lain dan hati yang lembut. Malaysia benar-benar tempat yang hebat, fikir kami dari hati. Kami menghargai masa terakhir kami di Malaysia. Pengalaman di tempat ini telah mengubah nilai kami secara drastik. Kembali di Kuala Lumpur. Semasa kami melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari dek pemerhatian menara berkembar Petronas KLCC, Nadia tiba-tiba berkata, kita fikir Malaysia hanyalah persinggahan kan? Pemandangan malam Kuala Lumpur berkilauan seperti ditaburi permata.
Pemandangan lampu-lampu bangunan pencakar langit yang berselang-seli sama sekali berbeza daripada pemandangan malam yang kami lihat di China. Bangunan yang tersusun rapi, jalan raya yang melengkung indah, dan pemandangan bandar yang tidak berkesudahan. Keindahannya benar-benar seperti lukisan. Kami terpegun dengan pemandangan itu dan tidak dapat berkata-kata seketika, tetapi kata-kata Nadia entah bagaimana menyentuh hati saya, dan saya tersenyum. Betul, tapi sebenarnya ia adalah hidangan utama dalam perjalanan ini. Dalam rancangan asal Malaysia, hanyalah persinggahan selepas melawat China dan Korea Selatan. Tujuan kami adalah untuk melawat tembok besar atau lokasi penggambaran drama Korea. Berbanding dengan itu, Malaysia hanya wujud sebagai memandangkan kita sudah ada, mari kita singgah sebentar. Namun sekarang fikiran itu terasa seperti pembohongan. Semua yang kami alami di Malaysia adalah keuntungan terbesar bagi kami. Ia bersih kemana sahaja kami pergi. Kami disambut dengan mesra di mana-mana kedai kami masuk. Makan bergerak, penginapan tiada tekanan sama sekali. Kami kagum dengan mie sup daging lembu halal yang dikukus, terharu dengan kemudahan kedai serbaneka, dan terkejut dengan ketenangan MRT LRT. Dan yang paling penting, kelembutan rakyat Malaysia terukir jauh di dalam hati kami. Nenek yang secara semula jadi menghulurkan tangan apabila kami tersesat, pekerja hotel yang mengatur hotel alternatif untuk kami. Dan ia adalah perkara biasa untuk menawarkan tempat duduk kepada warga emas di LRT. Hati kami dipenuhi dengan kelembutan rakyat Malaysia. Saya tidak mahu pulang, kata Aisyah perlahan. Mari kita datang lagi, mari kita datang ke Malaysia tahun depan juga. Setiap tahun, kita bertiga akan datang ke Malaysia setahun sekali. Kami bersetuju dengan cadangan itu tanpa ragu-ragu. Pada hari kepulangan kami, di kaunter daftar masuk lapangan terbang kami berbual dengan senyap. Jom kita cari lagi tentang Malaysia apabila kita pulang. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah dan budayanya. Ya, dan kita juga perlu berkongsi kelembutan yang kita rasai di Malaysia dengan orang di sekeliling kita. Apabila kapal terbang meninggalkan landasan, saya melihat pemandangan Kuala Lumpur dari tingkap dan berkata, perlahan, sungguh baik kami bertemu dengan Malaysia. Malaysia bukan lagi subproduk, sebaliknya, ia telah menjadi tempat yang istimewa bagi kami. Dan itu tidak berakhir dengan satu perjalanan. Kami menunaikan janji kami apabila kami pulang melawat Malaysia setiap tahun. Musim baru, bandar baru, pengalaman baru. Semakin kami tahu, semakin kami tertarik dengan daya tarikannya. Dengan setiap lawatan kami menemui daya tarikan baru Malaysia. Menikmati bunga sakura di Gunung Kinabalu pada musim bunga, menghadiri festival yang meriah pada musim panas, melihat dedaunan musim luruh di kawasan pergunungan, dan berehat di mata air panas pada musim sejuk. Oleh itu, setiap kali kami memahami aspek Malaysia, pada setiap musim kami dapat memahami negara ini dengan lebih mendalam, dan kekaguman yang kami rasai dalam perjalanan pertama kami masih bersinar dalam hati kami.